Apa khabar semua? Jadi hari ini kita berada di Lita Sepang. Saya rasa anda mesti akan excited untuk video kali ni. Jom kita tengok. Baik, jadi dalam video ni kita nak review satu kereta yang nampak macam biasa, tapi dia bukan kereta biasa. Dan kereta tu adalah tada, Azia Electric yang pertama di Malaysia. Kereta ni memang tak nampak beza apa-apa dengan Azia yang biasa, tapi sebenarnya dia adalah kereta yang dah di-convert daripada kereta enjin biasa kepada kereta elektrik. Dan syarikat yang convert kereta ni nama dia EV Innovation. Jadi kita patut berterima kasihlah kepada company EV Innovation ni kerana bagi peluang untuk kita review kereta yang pelik macam ni. Kalau sebelum ni orang komplain kereta elektrik ni mahal lah, susah nak beli, susah nak jaga. Jadi company EV Innovation ni dia orang pun buat macam conversion kit untuk convert kereta Azia daripada Azia biasa kepada Azia elektrik. Sekejap lagi kita akan tengok komponen-komponen yang diorang dah tukar daripada enjin kepada kereta elektrik ni, apa komponen yang diperlukan, dan kita juga akan test drive kereta ni dekat Lita Sepang. Kalau anda ingat, dulu ada satu berita mengatakan yang Malaysia keluarkan kereta elektrik sendiri, iaitu dinamakan sebagai MyCar. MyCar ni chassis asal diambil daripada Honda Jazz dan tujuan dia just nak convert, nak tengok boleh ke tidak kita nak buat kereta elektrik ni. Dan inilah company yang sama, EV Innovation, yang buat Azia ni pula. Cuma MyCar tu sebuah kereta prototype lah. Nak bangunkan kereta elektrik daripada kosong ni bukannya senang. Tapi kereta Azia ni lebih praktikal sebab kereta dah ada. Kita cuma convert daripada enjin kepada elektrik. Jadi disebabkan EV Innovation ni dia berjaya convert daripada kereta biasa kepada kereta elektrik. Korang rasa patut tak kita cadangkan pada company ni? Sebab company ni company Malaysia tau. Orang Malaysia yang buat. Jadi patut tak kita cadangkan kepada company ni supaya dia buat juga conversion untuk kereta-kereta lain. Mungkin kereta Satria ke, kereta Wira ke, atau model-model Pro 2 yang lain. So kalau anda rasa patut, komen dekat bawah. Okey, jadi jom saya ceritakan dekat anda lebih detail lagi pasal Azia elektrik ni. Okey, jadi kita nak tengok apa sebenarnya di bawah hood kereta Azia yang dah di-convert ni. Kalau anda perasan, dah tak ada lagi enjin ICE tu. Semua dah diganti dengan komponen-komponen electrical untuk sustain bateri yang ada dalam kereta ni. Jadi saya akan tunjuk dekat anda satu persatu apa komponen yang diperlukan. Yang first kali kita tengok dekat sini ada maintenance switch ataupun kill switch. Kemudian dekat sini ada relay, dekat sini dipanggil voltage controller. Jadi bateri untuk kereta ni boleh buat kerja daripada bateri yang 12 volt dengan bateri untuk power motor dekat tayar. Nanti kita tengok motor tu. Korang mesti perasan ni apa dia. Inilah dia electric aircon compressor. Sebab Azia ni dia guna belt drive. Jadi takkanlah kita nak bawa kereta tak ada aircon. So digantikan dengan electric aircon compressor. Dan ini adalah controller untuk kompresor ni. Dan satu lagi dalam kotak ni, okey, ini sebenarnya komponen paling penting kalau anda guna bateri, iaitu battery management system. Baik, jadi kalau anda perasan, masih banyak lagi ruang kosong ni. Kan, sebenarnya enjin kita dan sistem auxiliary tu memang makan space yang sangat banyak. Bila tukar dengan bateri, jadi kosong gila bahagian depan ni. Bateri pula dia ada di bahagian bawah penutup tu. Kapasiti bateri pula adalah sebanyak 23 kWh. Nanti kita akan buat calculation sikit berapa lama nak kena cas dan berapa dia punya range dia. Okey, jom kita tengok dekat dalam pula Azia ni. Ada apa-apa kena ubah tak dekat bahagian dalam? Okey, let's go. Baik, so kalau anda perasan, sekali tengok ada apa-apa yang berbeza tak? Tengok kursi belakang. Okey, macam tak ada apa-apa yang berbeza kan? Kecuali anda tengok dekat sini, benda ni dipanggil AH meter. Nampak berkelip-kelip dalam video, sebenarnya dia tak berkelip pun. Dan ini akan menunjukkan berapa banyak power yang digunakan oleh kereta ni. Dan dekat sini kita ada fire extinguisher. Yalah, kereta testing ni jangan buat main-main. Kalau ada apa-apa hal, senang, fire extinguisher ada dekat sini. Dekat sini juga ada satu benda yang special, iaitu panel ni untuk kita tengok macam diagnostik kita punya kereta. Tapi kejap lagi kita akan tengok benda ni masa kita test drive. Baik, sekarang kita tengok macam mana kita nak cas kereta ni. Okey, kalau kereta biasa, kita akan guna fuel cap ni kan untuk isi minyak. Bila nak pergi dekat stesen minyak kan, kita pun buka lah fuel cap ni.
Buka-buka, tengok-tengok, tak ada lubang pun untuk isi minyak, tapi untuk cas. Dan ini dipanggil sebagai charger Type 2. Dan charger Type 2 ni compatible lah dengan charger-charger yang ada dekat jalan-jalan dekat Malaysia ni. Jadi apa kita buat adalah kita cas dekat sini dan power daripada charger tu akan pergi ke onboard charger. Onboard charger dia orang letak dekat mana? Jom kita tengok. Okey, jadi kita buka bonet ni. Dan ini ada sikit equipment untuk cas. Onboard charger ada dekat bawah ni. Okey, dekat bawah ni kalau tak kita akan letak tire spare, tapi dekat sini ada onboard charger. Dan onboard charger ni dia boleh cas energi yang sampai dekat onboard charger tu adalah sebanyak 6 kW. Dan bateri pula boleh simpan energi sebanyak 23 kWh. Jadi cuba teka berapa jam nak kena cas dari kosong sampai penuh. Okey, siapa yang teka lebih kurang 4 jam, anda memang betul lah. Memang 4 jam diperlukan untuk cas daripada kosong sampai penuh. Dan bila kita dah cas selama 4 jam ni, berapa jauh kereta ni boleh pergi? Okey, mengikut syarikat ni, kalau kita bawa macam biasalah, janganlah bawa macam orang gila kan. Dia punya range dalam 220 km. Kalau nak pergi kerja, katakan tempat kerja 20 km. Balik rumah 20 km. Dalam seminggu tu boleh guna kereta ni tanpa perlu cas balik. So, sangat baguslah untuk kegunaan bandar. Okey, sekarang saya tunjukkan dekat anda. Dekat mana dia punya motor dia. Mesti korang tak percaya punya. Sebenarnya tayar ni dekat dalam dia ada motor elektrik. Kalau tak dekat sini, anda akan nampak disc brake ataupun drum brake. Tapi digantikan dengan motor elektrik. Dan untuk kereta Azia ni, power dia adalah 12 kW untuk satu motor. Dan of course kereta ni ada dua tayar belakang. Jadi adalah 12 kW satu lagi. Jadi total 24 kW. Acceleration pula dia orang dah cuba. Dan kereta ni boleh pergi dalam 11 saat daripada 0 ke 100 km sejam. Kereta Azia korang boleh potong tak kereta ni rasa-rasanya? Baik, jadi kereta kita dah hidupkan. Dan sekarang nak tengok display yang pelik ni dekat tengah-tengah ni. Display ni sebenarnya EV Innovation yang bangunkan sendiri. Jadi belum boleh beli lagi lah display macam ni. Okey, dan dekat sini kalau anda perasan ada RPM. Dan kemudian ada RPM untuk motor yang kedua. Dan dekat sini adalah km/h speed kita lah. Dan satu lagi yang menariknya adalah dekat sini. Okey, anda tengok. Dekat sini kan ada temperature. Atas dan bawah. Atas adalah untuk motor sebelah kiri dan bawah adalah untuk motor sebelah kanan. Jadi sentiasa dimonitorlah temperature ni. Kemudian dekat sini adalah dia punya arus. Dan kemudian ada voltage. Nampak? Voltage banyak lagi tu. Jadi kita selamatlah ni. Okey. Dan last sekali adalah power consumption. Yang menariknya dekat power consumption kilowatt hour ni adalah di sebelah kiri guna power yang lebih sikit daripada sebelah kanan setakat ni. Okey, jadi benda-benda teknikal macam ni yang nak kena manage betul-betul lah. Dan dia memerlukan software ataupun kode yang bijaksana untuk bangunkan teknologi yang macam ni. Dan dekat bawah ni pula ada TPS. Sekejap lagi masa drive nanti anda akan nampak lah nombor-nombor ni berubah. Okey, jom kita test drive. Baik, jadi untuk drive ni kalau korang perasan, sekarang kita ada button, kita ada tombol yang macam ni. Ada reverse, neutral dengan drive. Dia dah tak ada lagi dah yang twill macam tu. So kita nak drive ke depan, so kita pergi dekat drive lah. Alright. And break down. Okey, sekarang anda boleh tengok dekat display ni apa yang berubah bila saya start drive. Okey, perasan tak? Kita punya motor temperature naik sikit. Okey, kemudian dia punya TPS tu, throttle position sensor. Okey, kemudian kita akan tengok motor RPM pun naik. Kalau anda perasan, ada perbezaan tu antara motor kiri dengan motor kanan. Dia punya RPM dia. Speed pun kita bawa slow-slow lagi lah. Dekat luar litar Sepang ni. Sementara menunggu masa untuk dibagi kebenaran untuk masuk ke dalam litar. Baik, kita jumpa dekat dalam litar pula. Jadi kalau nak charge macam ni je guys, connect dekat sini. Okey. And then masuk dekat sini. Dia bukan masuk minyak dekat sini, masuk current. Semua orang pelik, kenapa ada Azia kat sini? Dia orang tak tahu Azia kita special kan. Kita masuk dalam kereta standby sebab kita akan lepaskan anda ke dalam track pada bila-bila masa saja.
Okey guys, kita dah ready nak gerak. Okey, boleh rasa acceleration Azia. Ini kalau dekat traffic light ni guys, accelerate macam ni, terkejut semua orang saya rasa. Okey, lalu dekat sini turn 3. Sorry, turn 4. Ini teringat dulu Mark Webber gaduh dengan Vettel kan, kat sini lah. Okey, jadi kalau kita tengok sikit temperature okey tak? Okey, temperature motor bawah 40 darjah, tak ada masalah. Okey, turn 12. Memang sangat steady guys. Rasa pelik pun ada sebab tak ada bunyi. Okey, final turn. Okey, jadi kita dah hampir nak masuk pit balik. So far 3 lap sebelum ni memang okey. Azia maknanya tak ada kata perbezaan dari segi handling tu dengan Azia yang pakai enjin. Ada orang kata kalau pakai bateri ni berat lah, kereta jadi lemau lah. Tapi sebenarnya tak. Sebab enjin tu bukan ringan sebenarnya. Bila kita keluarkan ganti dengan bateri, dan bateri pun berpada-pada lah. Kita pun tak adalah letak bateri yang tinggi sangat kapasiti dia. Kalau tak nanti akan ganggu pula balance kereta ni. Sedang elok untuk masuk dalam kompartmen enjin Azia ni. Dan perbezaan yang paling besar sekali adalah dari segi acceleration. Acceleration ni anda pun tahulah, kalau bateri, torque tu memang available daripada 0 RPM sampai ke whatever RPM. Tapi untuk enjin biasa, dia ada RPM tertentu je, dia punya maximum torque tu. Jadi selagi tak sampai RPM tu, tak dapat rasa acceleration yang sedap tu. Jadi acceleration memang sedap lah kereta elektrik ni. So anda rasa macam mana? Nak pakai tak kalau EV Innovation ni, katakanlah satu hari dia jual kit ni kepada anda? Nak buat tak conversion kepada kereta elektrik? Apa kerisauan-kerisauan anda lagi pasal kereta elektrik ni? Okey, jadi kita dah selesai tengok kereta Azia elektrik yang pertama di Malaysia ni oleh EV Innovation. Kita dah test drive dan kita dah tengok apa komponen-komponen yang diorang guna untuk buat kereta elektrik ni. Jadi yang bestnya company ni adalah company Malaysia sendiri. Jadi sebenarnya memang kita ada kepakaran untuk convert kereta biasa kepada kereta elektrik.
Dan of course lah, cabarannya masih panjang, macam mana nak scalekan dia, macam mana pula dari segi maintenance, dan persoalan-persoalan tu kena selesaikanlah satu persatu. Dan benda ni dia akan melibatkan banyak pihak, tak kira daripada private sector, daripada kita sendiri sebagai buyer, kita nak beli ke tidak, daripada government, apa insentif yang diorang akan bagi, dan banyak lagi pihak, dan mungkin dari universiti, dari segi penyelidikan. Jadi benda ni bila bergabung semua, barulah boleh menjadi inisiatif electric vehicle di Malaysia. Jadi saya harap anda betul-betul enjoy video kali ni, dan saya pun enjoy juga buat video kali ni. Dan terima kasih sekali lagi kepada EV Innovation yang menjemput untuk review kereta elektrik vehicle mereka. Dan ini mungkin satu video yang special untuk anda juga, sebab pendengar Hasbullah Syarah lah yang pertama sekali dapat dengar pasal benda ni. Orang lain tak tahu lagi tahu pasal kereta Azia elektrik ni. Jadi terima kasih atas sokongan anda, dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.